Hello, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam satu seri penerangan exam. Untuk kali ini, kita akan membicarakan mengenai ujian psikometrik untuk pembantu pembangunan masyarakat grade S19. Inilah untuk ambilan Sabah dan Sarawak, untuk Kementerian Perpaduan Negara dan juga untuk pelbagai jabatan kerajaan di Sabah dan di Sarawak. Tahniah saya ucapkan kepada anda yang terpilih untuk duduki ujian psikometrik pada kali ini. Pastikan anda buat persiapan exam bermula sekarang, bermula hari ini juga. Okey, jangan tangguh, jangan rasa lambat lagi dengan rasa ujian ini mudah. Okey, sebab ada banyak perangkap yang menanti anda. Sekiranya anda mengabaikan ataupun anda menganggap ataupun menganggap mudah, memandang enteng, okey, dalam ujian psikometrik ini. Okey, nama saya Mughad Syafizul, saya adalah co-founder kepada Empire Kejaya. Pastikan anda klik butang subscribe dan butang loceng yang ada di bawah video ini untuk tidak terlepas setiap kali kita keluarkan video yang terbaru. Untuk beritahu anda, kami di Empire Kejaya banyak menghasilkan video untuk bantu semua pencari kerja di Malaysia untuk membuat untuk mendapatkan tips dan juga panduan untuk apply ataupun memohon pekerjaan di seluruh Malaysia. Okey? Pastikan klik butang subscribe dan butang loceng yang ada di bawah video ini. Okey? Alright, jom. Tanpa menekan masa, saya akan explain mengenai apa itu ujian psikometrik untuk pembantu pembangunan masyarakat grade S19. Okey. Pembantu pembangunan masyarakat grade S19 itu ujian psikometrik. Okey. Seperti yang kita tahu tadi, inilah untuk ambilan Kementerian Perpaduan Negara dan juga pelbagai jabatan kerajaan di Sabah dan juga di Sarawak. Okey. Exam ini akan didirikan pada 7 September tahun 2022. Okey, so anda akan bersaing dengan ramai calon, okey, dan tujuannya adalah untuk menyahkan ataupun filter mereka yang tidak layak ataupun mereka yang hanya mereka yang layak saja untuk terus dipanggil ke peringkat temuduga. Okey, untuk anda ujian psikometrik ini adalah satu bentuk ujian untuk profiling, untuk melihat sama ada anda ni ada ciri-ciri seorang pembantu pembangunan masyarakat atau tidak. Okey, sekejap lagi saya akan explain dengan lebih detail. So pastikan anda tonton sampai habis sebab ada banyak info yang akan saya kongsikan kepada anda. Okey. Alright. Teras utama. Basically dia ada 5 teras utama yang akan diuji, iaitu disiplin, kemahiran komunikasi, kebolehan bekerjasama, emosi ataupun cara berfikir dan juga ciri kepimpinan. Okey, kesemua 5 teras ini, 5 ciri ini akan diuji dalam 100 lebih soalan dalam exam nanti. So pastikan anda betul-betul bersedia, betul-betul ada betul-betul faham kesemua 5 teras ini. Okey? Alright. Tadi teras, ini pula adalah kriteria. Okey, basically ada tiga kriteria penilaian yang akan diuji, iaitu dari segi kebolehan job fit, kebolehan untuk masuk dalam pekerjaan, kebolehan organisasi dan juga kebolehan berpasukan. Okey, kesemua ciri-ciri ini, ketiga ciri ini akan dimasukkan ke dalam lebih 100 soalan yang akan menguji anda dari segi fizikal, dari segi mental, dan untuk menilai sama ada anda ni betul-betul layak untuk bergelar seorang pembantu pembangunan masyarakat grade S19. Okey, jangan risau, exam ini adalah exam berkomputer. Okey, semua anda perlu jawab A, B, C atau D sahaja. Dia tak ada essay, dia tak ada pengiraan, tak ada. Okey, just pilih A, B, C atau D sahaja. Okey. Alright. Ini merupakan antara ciri positif yang dinilai. Anda itu pernah dengar kan? Bila kita jawab ujian psikometrik ini, kita perlu pilih yang positif sahaja. Perlu pilih yang
yang baik sahaja. Okey, so inilah 10 ciri positif yang dicari dan yang digali dalam diri anda. So, pastikan anda ada kesemua ciri ini. Okay, kalau tidak ada, cuba belajar adakan. Cuba buat banyak soalan latihan yang ada kesemua 10 ciri ini. Sebab inilah 10 ciri yang akan dikorek, yang akan digali dalam diri anda. Okay? So, inilah ciri-ciri seorang pembantu pembangunan masyarakat. Okay? Dan ini pula adalah ciri negatif yang cuba dikorek kalau anda ada. So, 6 ciri keseluruhannya untuk ciri negatif. So, kalau anda ada kesemua ciri negatif ini, cuba hilangkan. So, bila anda lihat soalan, bila anda baca soalan, dan kalau dia tanya seakan-akan ciri negatif ini, so jawablah yang di sebaliknya. Okay, untuk elakkan anda tergolong dalam mereka yang disingkirkan ataupun mereka yang gagal dalam ujian psikometrik pada kali ini. Okay, so ini adalah ciri positif. Ini pula adalah ciri negatif. Ciri positif anda adakan, ciri negatif anda hilangkan. Cuba sembunyikan kejap dalam masa 1 jam exam tu. Okay, so bagaimana untuk hilangkan dan bagaimana untuk adakan? Okay, tips yang paling yang boleh saya bagi adalah anda perlu buat banyak latihan. Okay, kalau anda kurang buat latihan, ini kan menyebabkan anda mungkin tersalah jawab nanti dan menyebabkan anda gagal dalam ujian psikometrik ini. Okay, cari seberapa banyak contoh soalan yang boleh untuk anda buat latihan. Okay, tips menjawab. Okay, saya ada 2 tips untuk anda. Tadi saya bagi satu. Ni basically 3 lah. Okay, basically ada 3 tips untuk anda. Tadi saya bagi, anda perlu jawab seberapa banyak yang boleh. Okay, yang tip seterusnya adalah anda perlu jawab, jangan jawab tidak pasti ataupun sederhana. Okay, dalam exam nanti kan, dia ada 4 pilihan jawapan. Okay, biasanya contohnya sangat pasti, sangat tidak pasti, pasti dan sangat pasti. So, pastikan pilih yang sangat tu. Pilih yang paling positif ataupun yang paling negatif. Okay, jangan pilih yang di tengah-tengah ataupun yang sederhana. Sebab bila pilih yang sederhana ni, dia akan menunjukkan anda ni seorang yang lalang, seorang yang boleh ditiup ke kiri, boleh ditiup ke kanan, seorang yang tidak tetap pendirian. So, dia cari orang yang firm, yang tetap pendirian, yang pasti apa yang dia nak, apa yang dia ada dalam diri dia. So, pilih jawapan yang sangat positif ataupun yang sangat negatif. Okay, itu tips yang pertama. Tip yang kedua, hati-hati dengan soalan berulang. Okay, ini adalah sebab saya katakan anda perlu buat banyak latihan. Okay, sebab bila anda buat banyak latihan, anda akan boleh nampak pattern soalan tu. Okay, soalan berulang ni maksudnya adalah mungkin nombor 1 diuji berkaitan dengan kebolehan anda untuk bekerja dalam kumpulan. So, mungkin diulang balik dalam soalan nombor 30, ataupun diulang balik nombor 40, ataupun diulang balik nombor 50. Dia berulang kali dalam bentuk yang berbeza tetapi dengan tujuan yang sama. So, pastikan anda sentiasa konsisten menjawab kesemua soalan yang ada nanti. Dan bagaimana nak konsisten? Jawapan dia mudah saja. Okay? Anda perlu banyak buat latihan supaya anda dah selalu nampak soalan ini dan boleh jawab dengan konsisten. Okay? So, ada 2 tips. Yang pertama, jangan pilih yang di tengah-tengah, ada yang sederhana. Dan yang kedua adalah hati-hati dengan soalan yang berulang dan pastikan anda banyak buat latihan. Okay? Alright. Ini adalah contoh soalan yang boleh saya berikan kepada anda. Ini adalah contoh soalan yang sebenar dalam salah satu exam. Okay? So, soalannya adalah perkara-perkara yang dikatakan oleh keluarga saya membuatkan saya mudah tersinggung. So, kalau anda jawab apa?
Ya atau tidak. Okey, keyword di sini adalah mudah tersinggung. Okey, mudah tersinggung ni perkara yang positif atau negatif. Negatif kan? So, kalau negatif, jawapan yang tepat adalah tidak. Okey, tidak. Okey, tidak. So, perasaan mudah tersinggung adalah sesuatu yang negatif dan menunjukkan anda ni sesuatu yang tidak stable dari segi emosi dan tidak terbuka untuk menerima teguran. Okey? Alright, ini contoh soalan yang negatif. Seterusnya. Saya lebih gemar berdiam diri daripada menegur kesilapan rakan saya kerana saya juga melakukan kesilapan. So, bagi anda, ini negatif ataupun positif? Saya gemar berdiam diri. Positif atau negatif? Of course, negatif kan? So, bila negatif, so ingat, pilih yang tidak setuju. Sangat tidak setuju. Remember, tadi saya cakap, pilih yang paling positif ataupun yang paling negatif. Jangan pilih yang di tengah-tengah ni. Okay, pilih yang paling sama ada paling positif ataupun yang paling negatif, supaya dia menunjukkan anda ni seorang yang firm, seorang yang tetap pendirian. Okay, inilah dua contoh soalan yang saya boleh share dengan anda supaya anda nampak macam mana bentuk soalan ujian psikometrik nanti. Okay, jelas? Kemudian, bagi anda yang memerlukan banyak contoh soalan psikometrik dan anda betul-betul nak lulus dalam exam pada kali ini, saya amat-amat cadangkan kepada anda supaya anda dapatkan koleksi soalan ujian psikometrik ini yang berwarna hijau ini. Okey, sebab dalam e-book ini, dalam koleksi ini ada lebih 200 contoh soalan psikometrik yang anda boleh buat latihan untuk membiasakan diri anda dengan banyak soalan pun, banyak bentuk soalan psikometrik. Okay, pastikan anda banyak buat latihan supaya anda tak terkejut tengok soal sebenar nanti. So bila anda dah buat latihan berulang kali, anda akan rasa lebih yakin, akan rasa macam senang je kan. Dan ini dia tanya pasal positif, ini dia tanya pasal negatif. So anda dah boleh nampak dia punya pattern soalan tu. Okay, so untuk dapatkan, pastikan anda klik link ini www.ujianpsikometrikonline.com yang saya ada tiangkan di ruangan komen di bawah video ini untuk mulakan ulang kaji bermula sekarang juga. So, lepas anda dapatkan, anda akan dapat link download di email dan anda boleh terus download dan boleh terus mula buat latihan. Okay, jelas? Saya harap anda jelas dengan perkongsian saya sebentar tadi. So pastikan anda, kalau anda betul-betul serius dan anda perlukan lebih banyak soalan psikometrik, pastikan dapatkan sekarang melalui link yang saya letakkan di ruangan komen di bawah video ini. Okey? Kalau anda ada sebarang soalan, anda boleh terus tanya di ruangan komen. So nanti saya akan cuba menjawab semua soalan anda seberapa pantas yang boleh. Okey? Alright, jumpa lagi di video datang. Anda memang terbaik. Assalamualaikum.